Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limaktulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat rahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada pagi hari ini. Hari ini kita nak teruskan untuk mengupaskan kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Hari ini merupakan sesi kita yang kelima dalam kita mensyarahkan kitab ini. Saya ingin mulakan dengan kita ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita kongsikan pada sesi yang lalu. Jadi pada sesi yang lalu kita ada merumuskan beberapa poin yang penting. Kita membincangkan tentang dua istilah iaitu qat'i dan dhanni. Dan kita mengatakan yang dalil daripada satu sudut boleh dibahagikan kepada dua. Dalil yang sifatnya adalah qat'iyud dilalah dengan dalil yang sifatnya dhanniyud dilalah. Adapun dalil yang sifatnya qat'iyud dilalah maksudnya adalah dalil tersebut hanya mengandungi ataupun hanya menunjukkan kepada satu penafsiran sahaja. Makna dia jelas sangat sampai dia cuma ada satu interpretation je. Dan contoh yang kita bawa datang pada sesi yang lalu adalah berkaitan dengan hukum hakam yang ada kaitan dengan Islamic Inheritance Law dan undang-undang pewarisan dalam Islam. Isteri dapat berapa, suami dapat berapa, ini telah ditentukan dengan secara jelas di dalam Al-Quranul Karim yang hanya mengandungi satu penafsiran sahaja. Dalil dhanniyud dilalah pula maksudnya adalah dalil yang mana mengandungi lebih daripada satu penafsiran. More than one interpretation. Ayatnya satu, tapi dia punya cara faham tu lebih daripada satu. Jadi kalau ada dalil yang ciri-cirinya, sifat-sifatnya semikian rupa, yang mana para ulama berbeza pandangan dalam memahami sepotong ayat Quran atau hadis Nabi SAW, itu sifatnya dipanggil sebagai dhanniyud dilalah, yang mana mengandungi lebih daripada satu cara penafsiran. Pada minggu ataupun pada sesi yang lalu juga kita merumuskan yang sebahagian daripada dalil-dalil yang ada kaitan dengan isu solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur ni, sebagaimana kita pernah kongsikan, dia termasuk dalam kategori dhanniyud dilalah. Maksudnya, dia mengandungi lebih daripada satu cara penafsiran. Dia mengandungi lebih daripada satu cara pemahaman. Itu yang ulama silam kita berselisih pandangan berkaitan dengan isu solat Jumaat sebelum zawal ataupun sebelum zuhur adalah disebabkan perbezaan pendekatan yang diambil oleh para ulama dalam memahami sebahagian hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi dia dalam kategori dhanniyud dilalah. Ada more than one interpretation.
ada lebih daripada satu cara penafsiran. Kita juga simpulkan pada sesi yang lalu, dalam surah An-Najm, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan adh-dhann, adh-dhann dekat dalam ayat tersebut, dia merujuk kepada makna persangkaan yang tidak benar, yang tidak memiliki asas. Dalam Quran ni kita akan lihat ada banyak tempat Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan adh-dhann. Kadang-kadang dalam sebahagian ayat, bila Allah gunakan perkataan dhann, yang dimaksudkan adalah yakin. Kadang-kadang dalam sebahagian ayat, bila Allah gunakan perkataan dhann, yang dimaksudkan adalah al-dhann ar-rajih, satu sangkaan yang kuat. Kadang-kadang dalam sebahagian ayat Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan al-dhann, yang dimaksudkan adalah asyak, ragu-ragu. Kadang-kadang dalam sebahagian ayat Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan adh-dhann, yang dimaksudkan adalah adh-dhann al-marjuh, satu sangkaan yang lemah, yang tak kuat. Dan kadang-kala pula, bila digunakan perkataan adh-dhann, yang dimaksudkan adalah sangkaan yang tidak benar, yang tidak memiliki asas. Jadi kita pernah bahaskan pada sesi yang lalu dalam surah An-Najm ayat ke-28, bila digunakan perkataan adh-dhann, adh-dhann dekat situ maksudnya adalah sangkaan yang tidak benar, yang tidak memiliki asas. Itu sebagaimana yang disyarahkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi, pandangan ulama yang membenarkan solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur ni, dia tidak termasuk dalam kategori dhann yang ada dalam surah An-Najm ayat 28. Dia tak ada kaitan. Kerana dalam surah An-Najm ayat 28, dhann yang dimaksudkan kat situ, kata para mufassirin, adalah persangkaan yang tidak benar, yang tidak memiliki asas. Sedangkan kita dah kongsi dengan antum, isu tentang solat Jumaat sebelum zawal ni, sebelum zuhur adalah isu yang diperselisihkan oleh ulama. Ada dalil-dalilnya. Cuma cara pemahaman para ulama adalah sedikit berbeza dalam memahami dalil-dalil tersebut. Jadi itu merupakan di antara poin-poin penting yang saya nak rumuskan berdasarkan sesi pengajian kita pada sesi yang lalu. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak menerokai lagi beberapa pengajaran. Kalau pada sesi lalu kita dah stop dekat soalan ke-13 daripada kitab ini, pada hari ini kita nak beralih kepada soalan yang ke-14 dan 15 dan 16 insya-Allah taala. Apa soalan ke-14? Soalan ke-14 berbunyi, adakah solat Jumaat itu pengganti bagi solat zuhur? Adakah solat Jumaat itu pengganti bagi solat zuhur? Ini satu perbincangan yang dibincangkan oleh ulama. Ini bukan perbincangan baru, ini perbincangan lama. Kita kalau buka kitab-kitab fikih yang terdahulu, beratus-ratus tahun yang lalu, kita buka kitab Imam Nawawi, rahimahullah, dan kitab-kitab ulama-ulama yang lain, mereka ada bahaskan tentang isu ni. Solat Jumaat ni, adakah dia pengganti bagi solat zuhur? Adakah status dia, kedudukannya, itu sebagai badal ataupun sebagai pengganti bagi solat zuhur? Ataupun solat Jumaat ni dia bukan pengganti bagi solat zuhur. Dia adalah satu solat yang mustaqillah. Satu solat yang independen, yang berasingan. Dia bukan pengganti bagi solat zuhur. Ini dibincangkan oleh para alim ulama kita. Jadi sebelum saya kongsikan pandangan para ulama kita tentang isu ni, saya nak minta pandangan antum sikit yang ikut kelas kita pada sesi pagi hari ini. Kan, saya nak ajukan soalan yang sama. Adakah solat Jumaat itu pengganti bagi solat zuhur? Apa pandangan antum? Adakah solat Jumaat itu pengganti bagi solat zuhur? Jadi kalau di kalangan antum kata yes, ya. Solat Jumaat tu pengganti bagi solat zuhur, barangkali antum boleh tuliskan dekat comment section kat Facebook ni. Tapi kalau sekiranya ada yang berpandangan tidak Ustaz, solat Jumaat tu bukan pengganti bagi solat zuhur, barangkali antum boleh type perkataan tidak dekat the comment section. Kita nak minta pandangan antum dulu.
Ada pandangan daripada kalangan antum berkaitan dengan isu yang kita bangkitkan sebelum kita nak berikan penjelasan yang lebih lanjut? Adakah solat Jumaat ni pengganti bagi solat Zuhur? Kan? Jadi saya lihat dekat comment section ada di kalangan antum kata ya, betul Ustaz, solat Jumaat tu pengganti bagi solat Zuhur. Dalam masa yang sama juga ada di kalangan antum kata tidak, solat Jumaat ni bukan pengganti bagi solat Zuhur. Jadi di kalangan antum pun ada perbezaan pandangan. Masya Allah. Syukran saya ucapkan, terima kasih banyak saya ucapkan kepada yang sudi memberikan pandangan. Okay. Sekarang saya nak beralih pula kepada perbahasan ulama kita, ulama silam kita. Mereka ada bahaskan isu ni. Isu ini bukan sahaja dibahaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i, isu ini juga dibahaskan oleh para ulama daripada mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, kan, dan para ulama silam kita yang lain. Kan. Jadi bila kita mengkaji dalam isu ini, kita akan dapati solat Jumaat ni sama ada dia pengganti bagi solat Zuhur ataupun tidak, di sana ada sekurang-kurangnya dua pandangan di kalangan ulama silam. Sebagaimana saya katakan tadi, perbincangan ni bukan perbincangan baru. Ni satu perbahasan yang lama dah. Ada khilaf. Ada perbezaan pandangan di kalangan ulama silam. Jadi kalau tadi sesiapa yang jawab ya, memang ada ulama yang jawab yes, dia merupakan pengganti. Dan kalau tadi ada yang menjawab tidak, pun memang betul. Ada sebahagian ulama yang mengatakan tidak, dia bukan pengganti. Jadi di sana ada sekurang-kurangnya dua pandangan dalam isu ini. Pandangan pertama dalam isu ini mengatakan solat Jumaat ini adalah pengganti bagi solat Zuhur. Itu pandangan pertama. Asalnya solat Zuhur. Jumaat ni merupakan pengganti bagi solat Zuhur untuk hari Jumaat. Hari-hari lain kita tak solat Jumaat kan? Hari Isnin, dalam seminggu 7 hari kita tak solat Jumaat kecuali hari Jumaat. Jadi menurut pandangan pertama, solat Zuhur tu asal. Solat Jumaat tu badalnya. Solat Jumaat tu merupakan pengganti bagi solat Zuhur. Itu pandangan pertama. Pandangan pertama ni siapa yang pegang di kalangan ulama? Pandangan pertama adalah merupakan pendapat qadim dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lama Imam Syafi'i. The old opinion of Imam Syafi'i. Sebagaimana kita maklum yang Imam Syafi'i ni, dia ada sedikit perbezaan daripada sudut ijtihadnya dalam sebahagian isu. Pandangan Imam Syafi'i boleh terbahagi kepada dua, pendapat qadim dengan pendapat jadid. Pendapat yang lama, qadim maksudnya lama, jadid maksudnya baru. Jadi according to the old opinion, according to pendapat qadim dalam mazhab Syafi'i, solat Jumaat adalah pengganti bagi solat Zuhur. Itu pendapat qadim. Pendapat yang lama. Di sana ada pendapat yang kedua dalam isu ni. Pendapat yang kedua dalam isu ini mengatakan solat Jumaat ni dia bukan pengganti bagi solat Zuhur. Habis Ustaz, kalau dia bukan pengganti, apa statusnya? Kedudukan solat Jumaat ini merupakan satu solat mustaqillah. Satu solat yang independen. Satu solat yang berasingan. Statusnya bukan pengganti bagi solat Zuhur. Solat Jumaat ni dia adalah dia adalah merupakan asal. Dia bukan pengganti, dia bukan badal. Siapakah di kalangan ulama yang berpegang dengan pandangan yang kedua ni? Di kalangan para ulama yang berpegang dengan pandangan kedua ni adalah pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan pendapat jadid dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i mengatakan solat Jumaat bukan pengganti bagi solat Zuhur. Dia merupakan satu solat mustaqillah, satu solat yang independen. Di kalangan ulama yang sokong pandangan yang kedua ni adalah Imam Nawawi rahimahullah. Disebut dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab.
pada jilid yang keempat, selepas dia menukil perbezaan pandangan di kalangan ulama tentang isu ini, dia mengatakan yang pandangan yang paling tepat dalam isu ini adalah solat Jumaat bukan pengganti bagi solat Zuhur. Itu pandangan Imam Nawawi. Sebagaimana kita maklum, Imam Nawawi ini merupakan salah seorang ulama yang tersohor dalam mazhab Syafi'i. Di kalangan ulama kontemporari yang mengatakan yang solat Jumaat ni bukan pengganti bagi solat Zuhur adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ulama syariah yang terkenal daripada bumi Syria. Pengarang kitab terkenal Comparative Fiqh Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mana dia bahaskan tentang solat Jumaat ni, dia mengatakan solat Jumaat bukan pengganti bagi solat Zuhur. Jadi kita lihat dalam isu ini ada perselisihan pandangan di kalangan para ulama. Adapun pendapat jadid, pendapat yang the latest pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i mengatakan solat Jumaat bukan pengganti bagi solat Zuhur. It is an independent solat. Jadi kita lihat yang kita nak berikan sedikit penjelasan tentang pendapat qadim dengan pendapat jadid ni. Kita semua tahu yang mazhab yang dominan dekat daerah Southeast Asia ni, mazhab yang dominan dekat Singapura ni adalah mazhab Syafi'i. Bahkan dalam AMLA, Administration of Muslim Law Act, ada disebutkan yang fatwa Komiti Singapura kalau nak keluarkan fatwa, perlu keluarkan fatwa berdasarkan mazhab Syafi'i. Melainkan kalau sekiranya pandangan mazhab Syafi'i itu tidak memberikan kemaslahatan kepada rakyat Singapura, maka pada ketika itu fatwa komiti boleh berpindah kepada pandangan mazhab yang lain. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia wafat pada tahun 204 Hijrah. Which means Imam Syafi'i ni, dia dah tinggalkan kita lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Tapi hingga ke hari ini, namanya masih disebut-sebut. Kita kalau belajar fikih, kan, nama Imam Syafi'i selalu kedengaran. Kita kalau belajar usulul fiqh, nama Imam Syafi'i masih lagi kedengaran. Disebutkan dalam sesi-sesi pengajian, dalam majlis-majlis ilmu. Dan bila kita menelusuri riwayat hidup Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i ini dia merantau ke banyak tempat dalam menuntut ilmu. Antara tempat yang dia pernah pergi dalam pengembaraannya menuntut ilmu adalah beliau pernah pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu. Antara tempat yang beliau pernah pergi untuk menuntut ilmu adalah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah pergi ke Yaman untuk belajar. Beliau rahimahullah pernah pergi ke Iraq. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia juga pernah pergi ke kawasan seperti Mesir. Jadi ada banyak tempat yang Imam Syafi'i pergi dalam pengembaraannya menuntut ilmu. Dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia pergi Yaman, dia pergi Iraq, dia pergi Mesir. Itu merupakan tempat-tempat, sebagian tempat-tempat yang pernah disinggah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka berlaku perbahasan di kalangan ulama. Bila ulama mengatakan ini merupakan pendapat qadim, pendapat lama mazhab Syafi'i. Bila ulama mengatakan ini merupakan pendapat jadid, jadid maksudnya baru. Pendapat baru mazhab Syafi'i. Apa maksud dia? Kan kita tahu yang Imam Syafi'i ini merantau kan? Dia pergi ke banyak kawasan, dia pergi ke banyak negara. So dekat mana, which point of time yang kita boleh anggap yang ini merupakan pendapat lama dia? Dan dekat tempat mana pula boleh dianggap yang ini merupakan tempat barunya? Berlaku discussion di kalangan ulama. Para ulama mazhab Syafi'i mereka berikan pandangan mereka. Antara yang berikan pandangan dalam isu ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Saya harap antum tak confuse dengan lagi satu Ibn Hajar.
Ada seorang ulama, nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang saya nukil ni bukan Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang saya nukil ni adalah Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi dua-dua mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni lebih terkenal dalam isu-isu fikih. Dalam bidang fikih ni nama dia selalu keluar. Especially fiqh Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pula namanya lebih terkenal dalam dunia hadis. Dia mengarang kitab yang terkenal, dia mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari. Apa kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami? Pandangannya tentang pendapat qadim dengan pendapat jadid. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, bila digunakan istilah pendapat qadim, qaul qadim, pendapat yang lama, itu maksudnya, itu merujuk kepada pandangan-pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebelum beliau memasuki bumi Mesir. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bila digunakan istilah pendapat qadim, mazhab Syafi'i, yang dimaksudkan itu adalah pandangan-pandangan Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i menjejakkan kakinya ke bumi Mesir. Itu pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Bila digunakan istilah qaul jadid, bila digunakan istilah pendapat jadid, pendapat yang baru, yang dimaksudkan adalah pendapat-pendapat pandangan-pandangan Imam Syafi'i sewaktu beliau berada di Mesir, selepas beliau menjejakkan kakinya ke bumi Mesir. Itu merupakan pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi rata-rata ramai di kalangan ulama yang mempunyai pandangan yang lebih kurang sama dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Antara pandangan ulama yang mempunyai pandangan yang lebih kurang sama dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli pun merupakan salah seorang ulama yang tersohor dalam mazhab Syafi'i. Dan ramai lagi ulama yang lain. Jadi boleh kita simpulkan, bila digunakan istilah pendapat qadim, pendapat lama mazhab Syafi'i, yang dimaksudkan adalah pendapat pandangan-pandangan Imam Syafi'i sebelum beliau masuk bumi Mesir. Kerana Imam Syafi'i ini dia banyak merantau untuk menuntut ilmu. Bila digunakan istilah qaul jadid, bila digunakan istilah pendapat yang baru, yang dimaksudkan adalah pandangan Imam Syafi'i bila beliau menjejakkan kaki ke bumi Mesir. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, itu yang disebutkan juga oleh Imam Ar-Ramli. Ramai daripada kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Jadi isu ni isu khilaf. Isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hujah para ulama yang mengatakan yang solat Jumaat ni adalah satu solat mustaqillah, satu solat yang independen, yang berasingan. Dia bukan pengganti bagi solat zuhur. Apakah hujah-hujah ulama yang mengatakan yang lebih cenderung kepada pandangan ini? Seperti Imam Nawawi, seperti Syekh Wahbah Zuhaili. Mereka berikan beberapa hujah. Pertama sekali adalah tidak sah solat Jumaat dengan niat solat zuhur bagi golongan yang tidak diwajibkan solat Jumaat seperti musafir. Jadi untuk menyokong pandangan tadi itu, sebahagian ulama kata, kita ni kalau solat Jumaat, golongan lelaki kalau kita pergi solat Jumaat, kita tak boleh niat solat zuhur. Habis nak niat apa Ustaz? Kalau nak dirikan solat Jumaat, kena niat solat Jumaat. Tak boleh kita tanamkan dalam hati kita saja aku solat fardu zuhur. Tak boleh. Bahkan kata para ulama yang menyokong pandangan yang kedua ni, dia kata tak sah solat. Tak sah solat Jumaat seseorang
kalau dia pergi solat Jumaat, tapi dia niat solat Zuhur. Kata mereka tak sah. Kenapa tak sah? Kerana solat Zuhur, according to the second opinion, menurut pandangan kedua, bukan pengganti bagi solat Jumaat. Afwan. Solat Jumaat bukan pengganti bagi solat Zuhur. Solat Jumaat, dia bukan badal. Dia bukan pengganti bagi solat Zuhur. Dia adalah solat yang independen. Oleh kerana dia solat yang independen, kita kalau nak solat Jumaat, tak boleh niat solat Zuhur. Kerana ini adalah dua solat yang berasingan. Itu hujah mereka yang pertama. Hujah mereka yang kedua, solat Jumaat tidak sah dilakukan lebih daripada 2 rakaat. Ini berbeza dengan solat Zuhur. Jadi pandangan kedua yang mengatakan solat Jumaat ni dia bukan pengganti bagi solat Zuhur adalah kerana jumlah rakaatnya berbeza. Solat Jumaat, kita tak boleh pandai-pandai tambah kan? Tak boleh solat 3 rakaat, 4 rakaat. Solat Jumaat 2 rakaat je. Tak boleh tambah. Dia beza dengan solat Zuhur. Solat Zuhur ni 4 rakaat. Melainkan kalau kita dalam keadaan musafir, itu boleh qasaran, itu boleh pendekkan. Tapi dalam keadaan bukan musafir, tak boleh pendekkan. Jadi hujah kedua ulama yang mengatakan yang solat Jumaat ni is an independent solat. Walaupun waktunya lebih kurang sama, didirikan lebih kurang pada waktu Zuhur ni, tapi dia adalah satu solat yang berasingan. Tak sah melakukan solat Jumaat lebih daripada 2 rakaat. Itu bukan solat Jumaat. Solat Jumaat cuma 2 rakaat je. Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi, yang kita warisi kan, ilmu ini daripada zaman berzaman, kurun berkurun, sampailah hingga ke hari ini, solat Jumaat kita pergi mana-mana, solat 2 rakaat je. Solat Jumaat bukan 4 rakaat. Oleh kerana jumlah rakaatnya berbeza, kata sebahagian ulama adalah solat Jumaat is an independent solat. Salatun mustaqillah. Satu solat yang independen. Sebahagian mazhab yang lain, especially mazhab Hambali, mereka berhujah, mereka kata, solat Jumaat sah didirikan sebelum zawal, manakala solat Zuhur tidak sah didirikan sebelum zawal. Tadi kita kongsi, in the previous lessons, kita kongsi dengan antum, yang isu solat Jumaat sebelum zawal, sebelum Zuhur ni, ulama selisih pandangan. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi ulama-ulama yang kata boleh didirikan solat Jumaat sebelum zawal, sebelum Zuhur, mereka kata antara sebab solat Jumaat ini adalah solatun mustaqillah. Dia merupakan solat yang independen, adalah daripada sudut waktu, pelaksanaan ibadah solat itu ada sedikit perbezaan antara solat Jumaat dengan solat Zuhur. Solat Zuhur tak boleh dilakukan sebelum zawal. Solat Zuhur tak boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Solat Zuhur hanya boleh dilakukan pada waktu Zuhur. Beza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat ni menurut sebahagian di kalangan ulama boleh dilakukan sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu Zuhur. Justru solat Jumaat bukan pengganti bagi solat Zuhur according to the second opinion. Sekali lagi saya kongsi dengan antum yang isu ni isu khilaf. Isu perbezaan pandangan. Cuma qaul jadid, pendapat jadid dalam mazhab Syafi'i mengatakan, pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang solat Jumaat bukan pengganti bagi solat Zuhur. Itu pendapat jadid dalam mazhab Syafi'i dan itu juga merupakan pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu juga merupakan pandangan banyak di kalangan mazhab fikih dan itu juga merupakan pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh ulama syariah daripada bumi Syria. Jadi ada sedikit
perselisihan di kalangan para ulama tentang isu sama ada solat Jumaat ini merupakan pengganti bagi solat Zuhur. Daripada soalan ke-14, kita beralih kepada soalan yang ke-15 daripada kitab ini. Soalan ke-15 berbunyi, apakah itu ijma' dan adakah isu solat Jumaat sebelum zawal termasuk dalam kategori ijma'? Bagi sebahagian di kalangan antum barangkali pernah dengar istilah ijma' ni. Bagi sebahagian di kalangan antum barangkali pertama kali dengar istilah ijma'. Istilah ijma' ni kebiasaannya akan muncul dalam kitab-kitab usulul fiqh. Kitab-kitab usul fiqh ataupun usul fiqh, dia ada bahaskan satu perbahasan yang panjang tentang ijma'. Apa itu ijma'? Okay. Jadi ijma' ni ditakrifkan oleh sebahagian di kalangan ulama' sebagai kesepakatan dalam hukum syarak oleh para mujtahid dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu zaman selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma' ni senang kata dalam bahasa Inggeris disebutkan sebagai konsensus. Ijma' ni adalah kesepakatan semua ulama' mujtahid. Saya ulang sekali lagi, ijma' ni adalah kesepakatan semua ulama'. Dia bukan kesepakatan majoriti ulama'. Kalau majoriti sepakat, barangkali minoriti beza pandangan. Itu bukan ijma'. Itu jumhur. Itu pandangan majoriti ulama'. Ijma' ni adalah kesepakatan semua ulama'. Tak ada khilaf. Tak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama' syariah yang muktabar tentang sesuatu isu. Jadi kalau ada satu isu fikir yang ulama' semua sepakat, tak ada khilaf, tak ada perbezaan pandangan, maka itulah isu ijma'. Okay. Ulama' ijma' tentang, ulama' sepakat tentang kewajipan untuk mendirikan solat 5 waktu dalam sehari. Tak ada orang beza pandangan. Ulama' ijma' sepakat bahawa berpuasa pada bulan Ramadan tu wajib. Tak ada perselisihan pandangan. Ulama' ijma' sepakat mengatakan yang riba tu haram. Tak ada perselisihan pandangan. Jadi ijma' ni adalah kesepakatan semua ulama' mujtahid. Semua ulama' berkaitan dengan satu hukum. Itu adalah ijma'. Dan ijma' ni mempunyai kedudukan yang istimewa. Kita kalau bukaan kitab-kitab usulul fiqh, kita akan dapati yang ijma' ni disenaraikan dalam kategori dalil-dalil yang disepakati ke atasnya. Dalil ni boleh dibahagikan kepada dua. Dalil yang disepakati dengan dalil yang diperselisihkan. Dalil yang disepakati adalah seperti Al-Quran, seperti sunnah Nabi, seperti ijma', seperti qiyas. Itu yang disepakati. Dalil yang diperselisihkan pula adalah dalil-dalil yang lain. Seperti uruf, adat kebiasaan, seperti qaul sahabi, kata-kata para sahabat. Kan? Ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Ijma' ni mempunyai kedudukan yang istimewa kerana dia termasuk dalam kategori dalil yang disepakati. That's why kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, para ulama' bila bahaskan tentang hukum hakam, mereka akan mengatakan yang dalil pensyariatan hukum ini adalah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ijma' ni kebiasaannya akan disebutkan dalam kitab-kitab. Apa kelebihan ijma'? Apa faedah ijma' ni?
Jadi Ustaz, kalau sekiranya satu dunia ulama sepakat tentang satu hukum, satu masalah ni ulama sepakat tentang hukumnya, apa faedah dia? Apa kelebihan dia? Kata para ulama, di sana ada sekurang-kurangnya dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, ijma', iaitu kesepakatan semua para ulama ini, dia menyatukan pemahaman terhadap nas-nas syarak. Nas-nas syarak tu maksudnya adalah ayat Quran ataupun hadis Nabi. Jadi ijma' ni, bila ada kesepakatan semua ulama, dia menyatukan pemahaman terhadap ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua ijma' adalah ijma' memelihara nas-nas syarak daripada dipermain-mainkan. Bila ada konsensus, bila ada kesepakatan semua ulama dalam satu isu, maka the later generation, generasi yang datang terkemudian, mereka tidak boleh initiate a new opinion. Mereka tak boleh keluarkan satu pandangan yang baru yang bertentangan dengan ijma' tu, dengan kesepakatan tersebut. Kita bagi contoh yang mudah. Solat 5 waktu, ulama ijma' mengatakan wajib. Solat 5 waktu dalam sehari. Jadi tak boleh pada zaman ini datang orang, dia kata saya nak bagi pandangan baru. Pandangan baru saya adalah solat 5 waktu ni dia tak wajib. Kita katakan tak boleh. Dia bertentangan dengan ijma' ulama. Dan dia juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Tadi kita kongsi dengan antum yang riba tu haram. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama berdasarkan ayat Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak boleh datang orang pada zaman ini dia kata, oh tak, saya nak keluarkan pandangan baru. Pandangan baru saya adalah riba ni actually tak haram. Kita katakan tak boleh. Kerana ulama' dah ijma' dah. Ulama' dah sepakat dalam isu ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan biarkan ulama' kita sepakat dalam kesesatan. Itu antara kelebihan ijma'. Itu antara kelebihan bila ada konsensus. Bila ada kesepakatan semua di kalangan para ulama' berkaitan dengan satu isu. Okey. Jadi saya nak tanya antum satu soalan. Adakah isu solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur itu termasuk dalam kategori ijma'? Jadi kita dah tahu ijma' kan? Ijma' ni adalah kesepakatan semua ulama' tentang satu hukum. Jadi kita nak minta pandangan antum. Jadi isu solat Jumaat sebelum zawal ni, sebelum zuhur, adakah dia termasuk dalam kategori ijma'? Dalam erti kata yang lain, adakah dia termasuk dalam kategori isu yang disepakati oleh semua ulama' tentang hukumnya? Apa pandangan antum? Kita berikan dua pilihan. Sama ada antum pilih ya, dia termasuk dalam kategori ijma', ataupun antum pilih tidak, dia tidak termasuk dalam kategori ijma'. Apa pandangan antum? Boleh kita dapatkan pandangan antum dekat comment section bagi soalan ini. Adakah dia ya ataupun tidak? Adakah solat Jumaat sebelum zawal ni dia ijma'? Ulama' sepakat? Ataupun dia bukan ijma'? Jadi di kalangan antum saya lihat ada yang jawab ya. Ya Ustaz, solat Jumaat ni sebelum zawal ni dia isu ijma'. Kan ada pula di kalangan antum kata tidak. Solat Jumaat sebelum zawal ni, sebelum zuhur tidak termasuk dalam kategori ijma'. Kan? Jadi syukran saya ucapkan kepada yang sudi kongsikan pandangan antum. Mari kita lihat apa jawapan dia. Pandangan yang lebih tepat adalah isu solat Jumaat sebelum zawal tidak termasuk dalam kategori ijma'. Pelaksanaan solat Jumaat tu memang ulama' sepakat kan, wajib kan bagi golongan lelaki. Kalau tak ada keuzuran, wajib menghadiri. Tapi mendirikan solat Jumaat sebelum waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur, dia tidak termasuk dalam kategori ijma'.
Habis Ustaz, kalau dia bukan ijma', apa status dia? Dia termasuk dalam kategori khilaf. Apa itu khilaf? Khilaf maksudnya adalah isu-isu yang diperselisihkan oleh para ulama'. Dan dalam isu solat Jumaat sebelum zawal, terdapat perselisihan pandangan antara majoriti ulama' yang tidak membenarkan solat Jumaat sebelum zuhur dan minoriti ulama' yang membenarkan pelaksanaan solat Jumaat sebelum waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Jadi dia isu khilaf. Ustaz, kalau majoriti ulama' sepakat, itu bukan ijma' ke? Kata para ulama' itu bukan ijma'. Ijma' yang dimaksudkan adalah kesepakatan semua ulama' mujtahid. Kalau ada differences of opinion, kalau ada perbezaan pandangan, majoriti ulama' pilih pandangan A, minoriti ulama' pilih pandangan B, kita katakan itu bukan ijma'. Itu isu khilaf. Kan? Itu yang disebutkan oleh para alim ulama' kita. Dan kita pernah kongsi dengan antum nama-nama ulama' yang berselisih pandangan ni. Antara ulama' yang membenarkan solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur adalah daripada kalangan para sahabat Nabi SAW. Antara ulama' yang membenarkan solat Jumaat sebelum zuhur ini atau sebelum zawal adalah daripada kalangan para tabi'in. Dan juga sebahagian ulama' kan yang mengikut mazhab Hambali. Jadi ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para alim ulama' kita. Jadi kalau kita tahu yang ini bukan isu ijma', apa kelebihannya Ustaz? Kan? Jadi antara kelebihannya adalah kita berlapang dada kan bila berdepan dengan isu-isu yang ada perselisihan di kalangan para ulama'. Jadi oleh kerana isu solat Jumaat ini sebelum zawal termasuk dalam kategori khilaf, ada perselisihan pandangan dan dia bukan kategori ijma', maka sewajarnya umat Islam berlapang dada dalam isu ini. Kita kalau tak setuju pun dengan pandangan ini, kita berlapang dada. Berlapang dada itu maksudnya kita respect opinion yang berbeza. Sama seperti kita respect menghormati pandangan orang lain dalam isu-isu yang lain. Saya bagi contoh, kita beri contohlah macam tentang isu bilakah masuk waktu asar. Kan ada khilaf, ada perbezaan pandangan. Menurut jumhur ulama', menurut majoriti ulama', waktu asar ni masuk bila bayang-bayang seseorang sama ketinggiannya, sama panjangnya dengan ketinggian seseorang tu. Maka dah masuk waktu asar. Itu pandangan majoriti ulama', termasuk mazhab Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama juga ada pandangan mazhab Hanafi. Dia kata tak, solat asar ni dia masuk bila bayang-bayang seseorang adalah 2 kali ganda ketinggian seseorang. Baru masuk waktu asar. Jadi sebab kita lihat dalam mazhab, di masjid-masjid kat Singapura ni, sebahagian masjid kat Singapura ni, especially amongst the Indian Muslims yang ikut mazhab Hanafi, kadang-kadang mereka solat asar ni lambat sikit. Waktu asar mereka lambat sikit. Ada khilaf, ada beza pandangan. Adakah kita salahkan mereka? Kita tak salahkan mereka. Kita menghormati pandangan tersebut. Walaupun kita mempunyai pendirian yang berbeza. Jadi differences of opinion dalam isu ini, perbezaan pandangan dalam isu ini, dia tidak meretakkan hubungan antara Muslim. Kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi sebagaimana kita hormat dalam isu-isu yang lain, isu-isu fikih yang lain, terdapat khilaf, terdapat perbezaan pandangan, kita menghormati, walaupun tak semestinya kita setuju. Sama juga dengan isu solat Jumaat sebelum zawal. Ada khilaf di kalangan ulama', ada perbezaan pandangan di kalangan ulama' yang wajar dihormati. Kerana khilaf ni bukan datang daripada orang awam. Khilaf ni, perbezaan pandangan ni datang daripada orang-orang ulama'-ulama' yang hebat. Daripada kalangan para sahabat Nabi, daripada kalangan para tabi'in, daripada kalangan sebahagian ulama' mazhab. Wajar dihormati.
Saya nak beralih kepada soalan yang terakhir bagi sesi kita pada pagi ini, iaitu soalan yang ke-16. Soalan yang ke-16 berbunyi, adakah pendapat yang membenarkan solat Jumaat sebelum zawal termasuk dalam kategori kemungkaran? Di pandangan yang membenarkan solat Jumaat sebelum masuk waktu zuhur ni, adakah ada satu kemungkaran yang wajib dibanteras? Dalam menjawab soalan ini, kita nak kongsi dengan antum sepotong hadis Nabi SAW. Hadis yang saya yakin antum pernah dengar, pernah terbaca, pernah come across this particular hadis. Hadis yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Jadi hadis ini secara jelas menunjukkan yang seorang Muslim ni, dia tak boleh redha terhadap apa jua jenis kemungkaran. Dia kalau ada authority untuk menghentikan kemungkaran tersebut, dia sepatutnya menggunakan authority tersebut untuk menghentikan kemungkaran. Tapi kalau dia tak ada authority untuk menghentikan kemungkaran tersebut, maka dia kena dalam hatinya, dia rasa tak suka terhadap perbuatan kemungkaran tersebut. Itu adalah berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika mensyarahkan hadis tadi yang baru saya kongsikan dengan antum, hadis tentang yang kemungkaran tu, Dr. Mustafa Bugha, salah seorang ulama Syria yang terkenal, dia pernah datang Singapura, dia ada karang sebuah kitab yang mensyarahkan hadis 40 Imam Nawawi. Kitab yang berjudul Al-Wafi fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dr. Mustafa Al-Bugha, dia kata yang isu-isu khilaf, isu-isu yang mana terdapat perbezaan pandangan di kalangan para ulama, tidak sepatutnya diingkari kalau sekiranya isu tersebut ada dua karakteristik. Ada dua ciri. Ciri yang pertama adalah pandangan yang berbeza tersebut terbit daripada golongan ulama. Jadi kalau ada satu isu, ada perbezaan pandangan. Dan perbezaan pandangan itu terbit daripada kalangan para ulama yang muktabar. Dan kita tak sepatutnya mengingkari perbuatan tersebut. Ciri yang kedua, kata Dr. Mustafa Bugha, adalah pandangan yang berbeza tersebut terbit daripada dalil. Jadi kalau ada isu khilaf, kalau ada isu perbezaan pandangan, dan perbezaan pandangan itu terbit daripada golongan ulama, bukan daripada golongan awam, daripada kalangan scholars in the field. Dan perbezaan pandangan tersebut itu juga terbit, ada sandarannya daripada dalil, daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kata pengarang kitab Al-Wafi, iaitu Dr. Mustafa Al-Bugha, tak sewajarnya pada ketika itu kita mengingkari perbuatan tersebut. Itu tidak termasuk dalam perbuatan kemungkaran. Tetapi itu wajar dihormati kerana ada perselisihan pandangan di kalangan para ulama yang terbit daripada dalil, daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi kalau saya boleh tanya antum satu soalan yang terakhir untuk hari ini insya-Allah taala,
Adakah membenarkan pelaksanaan solat Jumaat sebelum zawal itu termasuk dalam kemungkaran? Apa pandangan antum? Langkah untuk membenarkan pelaksanaan solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur. Kalau sekiranya ada keperluan, adakah itu termasuk dalam kemungkaran yang wajib dibanteras, kan, yang wajib dihilangkan? Kan, jadi ada di kalangan antum yang kata tidak. Di kalangan antum ada yang mengatakan tidak. Kan? Syukran saya ucapkan yang berikan pandangan. Apa jawapan dia? Jawapannya adalah isu solat Jumaat sebelum zawal tidak termasuk dalam kategori kemungkaran. Yang tadi kita bacakan kepada antum hadis sahih Muslim tentang kemungkaran yang perlu diingkari. Isu solat Jumaat sebelum zawal tak termasuk dalam kategori kemungkaran. Tapi Ustaz, kalau dia bukan termasuk dalam kategori kemungkaran, dia kategori apa? Dia kategori khilaf. Dia kategori differences of opinion. Terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dan dia memenuhi karakteristik ciri-ciri yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Bugha dalam kitabnya Al-Wafi, Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Yang mana perbezaan pandangan itu terbit daripada kalangan para ulama. Memang betul isu solat Jumaat sebelum zawal ini perbezaan pandangan terbit di kalangan para ulama, bukan antara golongan awam. Dan isu ini juga adalah isu yang mempunyai sandaran pada hadis-hadis yang sahih. Kita dah bahaskan panjang lebar. Hadis daripada sahih Muslim. Hadisnya sahih, cuma cara pemahamannya berbeza. Jadi oleh kerana isu solat Jumaat sebelum zawal ini tidak termasuk dalam kategori kemungkaran, sewajarnya umat Islam melapang dada dalam isu ini. Respect the differences of opinion. Dia tak termasuk dalam kategori kemungkaran yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada pengajian kita pada pagi hari ini kita ada sentuh beberapa soalan daripada soalan ke-14 sampai soalan ke-16. Ini merupakan the takeaways, poin-poin yang penting yang saya ingin rumuskan pada pagi hari ini. Pertama sekali adalah para ulama berbeza pandangan mengenai status solat Jumaat. Sama ada ia adalah pengganti bagi solat zuhur ataupun tidak. So tadi ketika kongsi dengan antum ada dua pandangan. Jadi sekumpulan di kalangan para ulama mereka berpendapat yang solat Jumaat itu adalah pengganti bagi solat zuhur. Itu merupakan pendapat qadim, pendapat lama mazhab Syafi'i. Manakala sekumpulan ulama yang lain pula berpandangan yang solat Jumaat ni dia bukan pengganti bagi solat zuhur. Dia adalah salatun mustaqillah, solat yang independen, solat yang berasingan. Dan ini merupakan pendapat jadid mazhab Syafi'i yang disokong oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang disokong oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, tadi kita sebut tentang ijma' dan kita menyimpulkan yang ijma' adalah kesepakatan dalam hukum syarak oleh para ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma' ni adalah kesepakatan semua ulama dalam satu hukum. Dia bukan kesepakatan majoriti ulama, tetapi dia kesepakatan semua ulama. Bila semua ulama sepakat berkaitan dengan satu hukum, maka jadilah dia ijma'. Adakah isu solat Jumaat sebelum zawal ini termasuk dalam kategori ijma'? Kita katakan tidak. Itu adalah kategori khilaf yang ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama daripada silam hingga ke hari ini. Dan poin yang terakhir yang saya nak simpulkan untuk sesi kita pada hari ini sebelum saya mengundurkan diri, isu solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur ini tidak termasuk dalam kategori kemungkaran.
tetapi dia termasuk dalam kategori khilaf, kategori perbezaan pandangan di kalangan ulama. Siapa yang beza pandangan? Yang beza pandangan adalah para ulama yang muktabar, yang dihormati. Dan perbezaan ini kita pernah bahaskan kepada antum, yang perbezaan ini timbul disebabkan pemahaman yang berbeza terhadap sebahagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana isu solat Jumaat sebelum zawal ini adalah isu khilaf, perbezaan pandangan di kalangan para ulama muktabar yang ada sandarannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya sebagai orang-orang Islam kita melapang dada dalam isu-isu khilafiyah. Melapang dada dalam isu-isu yang terdapat perbezaan pandangan di kalangan para ulama yang muktabar. Itu merupakan di antara poin-poin yang penting yang saya nak kongsikan pada sesi kita pada hari ini. Jadi kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya terdapat kekurangan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.